Tun Ali, silakan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya turut menyokong resolusi ini, akan tetapi secara terbatas dan bersyarat dan tidak sepenuh-penuhnya seperti yang dilakukan oleh sahabat saya lebih awal tadi. Saya menyatakan terbatas kerana beberapa sebab. Satu ialah selain daripada mengutuk apa yang dilakukan terhadap Freedom Fortilla, perlu juga diingatkan terutama sekali kezaliman-kezaliman yang berterusan yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap rakyat Palestin. Saya mengambil dua contoh. Contoh yang pertama ialah serangan-serangan yang telah dilakukan ke atas Gaza lebih daripada setahun yang lalu, yang mengakibatkan lebih daripada 1,000 terbunuh, termasuk kanak-kanak, orang tua dan perempuan. Contoh yang kedua ialah apa pembunuhan beramai-ramai di Subah Shatila yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan waktu itu dan satu ketika telah menjadi Perdana Menteri, iaitu Ariel Sharon. Penyiasatan yang dilakukan oleh Israel sendiri mendapati bahawa Sharon bertanggungjawab atas pembunuhan beramai-ramai di Subah Shatila. Tetapi seperti yang kita ketahui, Israel tidak mengambil tindakan terhadap beliau, dan dunia pun termasuk Bangsa Bersatu tidak mengambil tindakan terhadap beliau. Dan oleh kerana itu saya merasakan bahawa resolusi ini sepatutnya mengaitkan juga bukan saja soal khusus kapal, tetapi soal kezaliman-kezaliman yang dilakukan dalam dua peristiwa yang saya sebut tadi. Dan kezaliman-kezaliman ini dikaitkan pula juga dengan penahanan beramai-ramai, penahanan pejuang-pejuang Palestin. Kita ketahui bahawa lebih daripada 4,000 orang pejuang Palestin ditahan di Israel, termasuk kanak-kanak dan orang tua-tua. Jadi ini penting kita masukkan misalnya dalam kalau boleh dalam resolusi ini untuk mengingatkan rakyat kita tentang kezaliman tersebut. Perkara kedua ialah dari segi sejarah, kita ketahui bahawa selepas deklarasi Balfour dan orang Israel Zionis dibenarkan untuk mendiami kawasan yang telah didiami oleh orang Palestin asalnya, pengusiran beramai-ramai, pengusiran secara paksa, pengusiran secara zalim telah dilakukan oleh Zionis Israel terhadap rakyat Palestin. Mereka dihalau, rumah mereka dimusnahkan, tanaman-tanaman mereka dirosakkan ataupun diambil alih. Dan peristiwa seperti ini sebenarnya berterusan sekarang ini, dengan bukan saja mendirikan rumah-rumah di kawasan-kawasan yang didiami dan dimiliki oleh rakyat Palestin, tetapi juga dengan membuat tembok-tembok, dan dalam proses pembuatan tembok itu bukan saja memisahkan, menyekat rakyat Palestin, tetapi merosakkan tanaman-tanaman mereka. Dan kita lihat, saudara yang dipertua, bahawa cara ini akan berterusan kerana ideologi Zionis itu ialah ideologi untuk mengembangkan wilayahnya. Selagi mereka tidak dapat mengembangkan wilayahnya seluas-luasnya di dunia Arab yang di sekeliling mereka, mereka tidak akan puas hati. Akhir sekali, Datuk Yang Dipertua, kita dapati bahawa banyak perhubungan, bukan saja perdagangan tetapi politik telah berlaku di antara Malaysia dan pemimpin Malaysia dengan Israel, dan pemimpin Israel dengan tidak secara langsung. Misalnya, sewaktu kita tadi ada disebutkan tentang barang-barang yang dijual di sini, satu ketika dulu misalnya limau Jaffa diimport kemari, ada bantahan-bantahan dan akhirnya Jaffa itu, nama Jaffa itu dihilangkan, dan
saya diberitahu limaunya masih diimport. Kemudian ada misalnya buah pisang kaki Sharon, nama Sharon, dan saya diberitahu juga itu adalah dari Israel. Dan mereka lakukan ini terutama sekali dengan Singapura. Melalui Singapura dibawa barang-barang ini, dan melalui Singapura, dan Singapura memainkan peranan untuk memberikan sokongan perdagangan kepada Israel. Pada waktu kita menentang Israel, pada masa yang sama juga kita lihat kapal, disebutkan tadi kapal perdagangan Israel berlabuh di Kelang. Dan sewaktu kita begitu hangat membidas kezaliman Israel ini, kita sambung pula misalnya perjanjian kita dengan EPCO. Walhal EPCO ini antara pengarahnya, antara pengurusnya adalah orang-orang yang dikenali sebagai pemimpin-pemimpin Zionis Israel. Jadi sudah sekian, dan yang pertua, saya merasakan bahawa perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, 4 perkara yang saya sebutkan tadi, perlu, kalau tidak pun dalam resolusi ini disebutkan, perlu kita ingatkan, bukan saja pada diri kita, dan bahkan saya setuju misalnya dengan pandangan Dr. Firdaus tadi, dididik anak-anak kita tentang pendangan-pendangan itu. Dan yang penting juga ialah kalau dapat lebih banyak lagi disalurkan kepada media tentang hal ini. Sebab saya nampak kadang-kadang media selalu memetik berita-berita dan analisa-analisa yang datang daripada barat, yang kebanyakannya berpunca daripada wartawan-wartawan yang pro-Zionis. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berhormat.